Baik, dalam jam ini kita nak teruskan perbincangan mengenai bagaimana ingin merancangkan industri pelancongan. Sebentar tadi di sidang Dewan Rakyat Ahli Parlimen Mas Gading, Tuan Mordi Bimol meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menyatakan usaha membina semula ekonomi pasca COVID-19 dan pastinya kita ingin beri tumpuan membina semula industri pelancongan ini. Untuk itu kita akan bersama dengan Muhammad Fikri Zainul Majid, Pengarah Urusan Kaimal Travel and Tours Borneo Sdn Bhd. Assalamualaikum Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fikri, pelancongan terjejas teruk susulan dengan COVID-19 ini dan bagaimana kita nak pulihkan kembali sektor ini? Apa fokus yang harus diberikan oleh kerajaan? Okey, seperti yang kita maklum, sudah 2 tahun COVID melanda di seluruh dunia. So, antara sektor yang paling terjejas khususnya industri pelancongan. Jadi, pada pandangan saya sebagai salah seorang yang terlibat secara langsung dalam industri yang terjejas ni, antara perkara-perkara yang perlu kita lihat untuk kembali merancangkan sektor pelancongan adalah dari segi penguatkuasaan SOP untuk memastikan sektor pelancongan ini tidak memberi impak yang negatif kepada peningkatan kembali wabak penyakit ini lah. Dan pada pandangan saya juga untuk kembali merancangkan industri pelancongan, kerjasama daripada keseluruhan di dalam satu rantaian ekonomi pelancongan tu harus dipertingkatkan kembali. Sebagai contohnya, kita melihat di Malaysia banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik sebenarnya, tetapi pendedahan ataupun brand awareness kepada industri itu sendiri masih lagi dilihat agak berkurangan. Selain itu, kita lihat pelbagai permasalahan khususnya kepada industri itu sendiri yang mana terpaksa bersaing dengan bukan sahaja antara pemain industri itu sendiri, tetapi dengan pengusaha-pengusaha yang tidak berdaftar khususnya. Dan itu salah satu perkara yang perlu kita ambil berat oleh pihak Kementerian Pelancongan Malaysia. Dan selain itu, saya juga melihat dari sudut usaha daripada Menteri Pelancongan kita yang berhormat Datuk Seri Nancy dan juga Kementerian Pelancongan yang hari ini sedia turun padang untuk pergi melihat secara keseluruhan yang mana kawasan-kawasan yang boleh dinaikkan sebagai hotspot tourism yang baru. Jadi pada saya semua yang terlibat dalam industri itu harus bekerjasama, bukan hanya mengharapkan daripada pihak kementerian ataupun YP menteri sendiri turun, tetapi setiap individu yang terlibat dalam rantaian ekosistem pelancongan itu harus bergerak aktiflah untuk memastikan agar sektor pelancongan kembali dapat dipertingkatkan, khususnya pasca COVID-19 ini. Jadi untuk memulakan selepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, untuk memulakan sektor pelancongan ini di peringkat domestik memang benar semakin rancak pada ketika ini. Namun di peringkat antarabangsa ni, kita tahu ada gelembung pelancongan ke Langkawi untuk pelancongan antarabangsa. Adakah kawasan lain juga telah pun bersedia untuk melakukan perkara sama seperti Langkawi ini? Okey. Itu satu lagi isu sebenarnya. Untuk kita lihat kesediaan mana-mana kawasan sama ada terlibat secara langsung dalam domestik ataupun antarabangsa, kita masih lagi, khususnya macam saya di Sarawak, masalah utama adalah tahap kesediaan. Orang kata dari segi yang terlibat dalam ekosistem pelancongan itu masih lagi belum sedia. Dari segi hotel penginapan, dari segi rantaian-rantaian kedai-kedai makan dan tempat lain, kebanyakan yang masih belum bermula beroperasi. Melihat daripada persediaan untuk menerima pelancong tu memang dah ada dalam kalangan para pengusaha. Cuma kita masih lagi menunggu orang kata apa yang sebenar-benarnya. Maknanya sekarang
Yang domestik sudah rancak berlangsung, tetapi masih ada kekangan-kekangan yang tertentu, khususnya daripada orang kata apa? Daripada arahan kerajaan negeri itu sendiri. Dan untuk yang berikutnya ni kita akan lihat di Langkawi akan memulakan gelembung pelancongan antarabangsa, dan pada hemat saya di pihak pengusaha ni memang dah tiada masalah dan kami memang dah bersedia untuk menerima kemasukan pelancong daripada luar dan dalam. Cuma kita ingin melihat kembali daripada pelaksanaan SOP itu, adakah ia akan berubah ataupun dia seiring dengan apa yang akan berlaku selepas ini. Dan kalau kita lihat kepada ekopelancongan, kita tahu Malaysia ni kaya dengan flora dan faunanya, keindahan hutannya yang berjuta-juta tahun usianya. Jadi bagaimana kita nak mendapat ataupun kita nak galakkan sebenarnya pelancongan domestik ni untuk pergi ke kawasan-kawasan sebegini? Kita tahu banyak pelancong-pelancong luar memang begitu berminat dengan kawasan-kawasan sebegini, tapi mungkin masih lagi kurang dalam pelancongan domestik. Bagaimana kita nak rancakkan semula? Ya, saya setuju. Saya bercakap dalam konsep Sarawak sebab saya beroperasi di sini. Sarawak saya lihat dari konsep pelancongan dia memang lebih kepada flora dan fauna. Jadi saya melihat dari tahap kesedaran pelancong domestik itu tidak melihat flora dan fauna sebagai salah satu produk pelancongan. Jadi bagaimana kita nak merancakkan kembali, khususnya pada saya, pihak yang berwajib, khususnya daripada Kementerian Pelancongan dan juga para pengusaha industri pelancongan harus membantu antara satu sama lain untuk memperkenalkan lagi. Bukan sahaja di peringkat luar tetapi di peringkat domestik juga. Dari segi aktiviti-aktiviti lasak seperti kita macam mendaki ataupun hiking itulah. Dan pada saya juga macam yang saya cakap sebelum ni, semua pihak yang terlibat, bukan sahaja di pihak kementerian, bukan sahaja di pihak pengusaha pelancongan, tetapi di dalam masyarakat ataupun komuniti sendiri harus bersedia. Sebab kadang-kadang contoh kita dekat Malaysia ni sebenarnya memang betul banyak lokasi yang menarik, air terjunnya, dia punya hutan semua itulah. Cuma kadang-kadang tempat tu tidak di-explore secara betul. Maknanya ada setengah tempat yang saya dapat maklumat yang ada kawasan dia sangat cantik, cumanya tidak dibuka kepada awam oleh setengah komuniti kerana beranggapan ia akan memberi satu perkara yang negatif, impak yang negatif kepada komuniti tersebut. Contohnya bila orang luar dah masuk, dia orang akan buang sampah apa semua tu kan. Itu sebenarnya memang ada yang berlaku. Sebab kita pun dah tengok apabila kerajaan dah buka atau pelancongan ni ada beberapa yang kes viral sebelum ni kan. Cuma kita kena berpandangan jauh sebab kita kena faham impak kepada pembukaan sektor pelancongan tu sebenarnya dia memberi manfaat bukan sahaja kepada satu pihak tetapi kepada satu ekosistem rantaian yang berada dalam ekosistem tu. Okey, baik, terima kasih kepada Muhammad Fikri Zainul Majid merupakan pengarah urusan Kaimal Travel and Tours Borneo Sdn Bhd. Kita bincangkan sedikit mengenai bagaimana kita ingin memperkukuhkan dan juga memperkasakan kembali dari segi sektor pelancongan dalam negara kita.